Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أما بعد. Tentang sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, yang saya hormati Abang Zul, seterusnya Cik Man yang saya kenal pun Halin tak ada nak kenalan jarang-jarang mai pun semua ganti belakang Allah SWT Sayyidina Muhammad. Jadi harapnya semua sihat belakang lah no? Alhamdulillah. Dengar kata dok mai kat tempat kita dah. Kita minta berlindung lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar tak ada siapa pun yang kena lah di tempat kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang kita ni dia pelik. Dia pelik macam mana? Dia tahu dia mai daripada kawasan merah, lepas tu dia berjalan merata. Lepas tu dok marah kat Siva Gangga tau. Dok marah kat mamak tau. Padahal dia tu main pada kawasan merah, dia jalan merata juga. Ya Allahu Akbar. Ketegak cerita dengan penuh bangga. Allahu Akbar. Kita duduk sebelah dengar, ya Allah, aku kata kita duk main pada kawasan hijau, pergi duduk sekali dalam majlis tu rasa nak balik tapi kesian kat tuan rumah lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, kita jagalah pakat jaga-jaga, basuh tangan kerak, mandi bagi kerak, gunakan sabun bagi kerak lah, ataupun hand sanitizer. Mudah-mudahan tak kena lah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dah lah, orang kata apa, berhenti lama itu tak semayang jemaah kan. Orang yang semayang jemaah tak bunyi tara mana pun. Orang tak semayang jemaah tu bunyi lebih bunyi lebih tu tak main juga kok lah main kata apa main awal-awal semangat awal-awal ke apa, tak main juga Semalam sembang dengan masjid, zikir masjid, dia kata apa, semayang Jumaat baru ni 500 orang sahaja. 500 lebih saja. Kata oi sikit lah rupanya lah. Awal-awal itu masa boleh semayang Jumaat 600 lebih. Lepas tu dia naik 700 lebih, lepas tu 800 setengah. Lepas tu saya pergi semayang Jumaat duduk rapat-rapat, tak duduk jarak-jarak dah. Belakang lah, game belakang ni. Dalam masjid tak apalah. Ni hak main belakang kan. Masuk duduk apa-apa kata. Lepas tu baru ni saya tak semayang masjid ni, semayang masjid Matan Tok Dik. Matan Tok Dik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak apalah, tu pun tak penuh pun masjid pun. Kata orang mula tinggal dah semayang Jumaat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni Covid ni Ustaz Zul Marzuki kata apa? Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dia bukan ujian kesihatan semata-mata, dia adalah ujian iman di akhir zaman. Kerana apa? Bila Dajjal esok ni akhir zaman, dia main esok ni, Dajjal ni dia bawa satu agama saja. Dalam hadis akhir zaman, pertembungan akhir zaman ialah agama kafir dan agama Islam sahaja. Lani ni kita ikut satu agama ya. Seluruh dunia, tak kira hang Kristian ke, hang apa ke, mesti agama dia apa? Penjarakan sosial 1 meter, tutup muka dan dilarang bersalaman Ni agama kita lah ni. Semua sama ya, walaupun kita hang Kristian ke, hang Buddha ke, hang India ke, apa ke, walaupun hang nak beramal dengan ibadah agama masing-masing, menggunakan kaedah yang sama saja seluruh dunia. Ni satu latihan yang Allah Ta'ala buat kepada kita untuk apa? Menghadapi
cabaran ataupun fitnah akhir zaman nanti. Kalau kita tak bersatu, kan, tak ikut pemimpin, dan tak ikut pemimpin yang baik, maka kita akan binasa. Kan? Kita dah buat cara kita juga, kan? Tak ikut cakap pemimpin, maknanya tak ikut SOP yang ditetapkan oleh oleh kerajaan, maka kita akan binasa. Mungkin tak kena kat kita hari ni, kena kat kita di kemudian hari. Kan? Pasal kita tak ikut. Begitulah juga ketika mana akhir zaman Dajjal turun mai esok ni. Sesiapa yang tidak duduk di bawah payungan ulama, kan, tidak mengikut pimpinan ulama, kan, tak mengikut Imam Mahdi, maka pasti akan mengikut Dajjal. Dajjal mai esok ni bukan kata tengah wabak macam ni mai dalam keadaan tengah lapar ni, manusia berbunuh-bunuhan kerana makanan. Kan, berbunuh-bunuhan kerana makanan. Dajjal mai esok ni. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia datang tu, bahasa kampung kata apa, dia kandak. Kan, dia kandak, dia bawa mai segala jenis makanan dan hiburan daripada dia. Kat dia sendiri tu pun ada dah. Kan, ada apa? Ada sihir. Tangan kanan ada neraka, tangan kiri ada syurga. Bukan kata istilah ni tak. Memang betul-betul ada syurga dan neraka di tangan dia tu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Siapa yang berjumpa dengan Dajjal, dia bagi dua je. Hang ni ikut aku ataupun hang nak lawan dengan aku. Dia tak ada duduk tengah-tengah. Hang jumpa dengan dia, memang kena pilih buat dua pilihan. Ikut dia, masuk syurga dia, kan, bersama dengan syaitan dan jin-jin kafir yang menjadi dia punya apa, aksesori syurga dia lah. Kalau syurga Allah Ta'ala ni, dia ada bidadari, ada apa semua kan. Ni syurga Dajjal ni, dia ada syaitan apa semua sebagai apa, dia punya pekerja di dalam syurga dia tu, untuk menipu daya manusia akhir zaman. Kalau hang lawan dia, hang masuk neraka dia. Ya, masuk neraka, mati syahid. Kata ulama, sesiapa yang bertumpuk dengan Dajjal lalu memilih untuk melawan dia tu, kan, masuk ke dalam neraka dia, maka dia mati syahid. Tapi kita tak tahu sungguh ke tak nak mati syahid depan Dajjal ni. Main ngelapak ni, ya Allah, tak tahulah. Kita laki insya-Allah. Kan, mudah-mudahan kalau duk main sembahyang jemaah, duk rajin baca Quran, duk rajin berzikir, berselawat apa semua ni, rajin baca Yasin malam Jumaat tu. Kan? Rajin baca Yasin malam Jumaat tu, insya-Allah yang selamat dengan tipu daya ataupun fitnah Dajjal. Tapi kalau kita tak rajin amal ibadah, kan, lawan ulama pula, kan, meninggalkan sunnah Nabi SAW, mai Dajjal esok ni ikut teruslah, tak kata apa dah. Ada lawan ulama pun Dajjal tak main lagi, baru Cina ya. Kapiak pun ikut lawan ulama dah, tak ada tara mana. Orang kata apa, ujian dahsyat tu tak ada tara mana pun, baru ditawarkan dengan pangkat dan kekayaan, projek dan sebagainya, ikut dah. Kan, esok ni kita dalam kesusahan yang sangat-sangat. Kan, yang mana kemarau selama 7 tahun. Bukan kata 7 tahun ni kemarau macam kita hak baru 2-3 tahun yang lalu kan, 2014, 2015 itu dulu kan, kemarau hak lama tu. Bukan kata kemarau macam tu, ni binatang dengan tumbuh-tumbuhan tak ada air di tasik kering memang tak ada apa nak minum. Kan, orang beriman kata ulama, dia menahan lapar dengan membaca surah Yasin. Siapa tak buat amal surah Yasin tu, ya Allah, tak tahu lah esok ni macam mana kan. Orang beriman, dia menahan lapar dengan surah Yasin. Dia lapar, dia baca Yasin. Dia lapar, dia baca Yasin. Kan? Niat kenyang lah, bukan baca saja. Kan? Niat bagi kenyang. Sebab tu surah Yasin ni, kata Nabi SAW, dia mengikut niat orang yang membacanya. Kalau kita sakit, kita baca Yasin minta lega. Kalau kita hilang barang, baca Yasin minta cari barang tu balik. Kan? Dapat. Masa saya mengaji, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, guru kami Syekh Yahya Asy'ari, seorang tok guru di Penang, guru tua yang tapi mengajak kami di kolej. Dia kalau orang hilang dia, telefon dia, kan, Ustaz, tolong Ustaz, hilang 10,000 Ustaz. Tak apa. Kalau hilang 1,000, dia memang tak layan. Kan, tak padan. Hilang 1,000 ya pun. Makan berapa banyak dah. Hilang 1,000 nak cari dah. Kan, kalau hilang 10,000 banyak lah kan. Hilang 10,000 tak apa, dia buat Dia panggil kami 3 orang, anak murid dia, baca Yasin, mayang hajat. InsyaAllah dapat balik duit yang hilang 10,000 tu.
Ataupun sembahyang duha. Anak murid adik saya dekat Sungai Petani. Anak murid dia. Orang main minta tolong dia. Dia kata, "Ustaz, tolong Ustaz, barang kemas hilang." Barang kemas tu simpan dalam peti ais. Peti ais lama, simpan dalam peti ais dalam rumah. Lepas tu nak cuci peti ais tu, ambil lah bubuh dalam Tupperware. Lepas tu pergi Mekah. Pergi Mekah sebulan, balik-balik terlupa. Lepas tu teringat tengok peti ais tu, teringat kata ada barang kemas. Tanya anak, "Mana barang Tupperware ni mana?" "Tak, Tupperware buang dah. Masuk dalam tong sampah." Allahu Akbar, luruh jantung mak dah dengar. Barang kemas harta pusaka ni. Kan? Pi cari barang kemas ni sampai di tempat pelubusan sampah. Memang tak jumpa. Memang tak jumpa. Minta tolong adik kan. Nak buat macam mana ni Ustaz? Oi, tolong Ustaz. Ustaz, adik saya kata apa? Kak, satu keluarga sembahyang sunat duha 8 rakaat hari-hari. Dia pun ikut bubuh cakap lah. Dia pun tak ada ambil pada kitab mana-mana pun. Dia cakap lah, dia kata, "Kak sembahyang sunat duha satu keluarga, anak, suami apa semua sembahyang sunat duha 8 rakaat hari-hari sembahyang." Dia pun buat 8 hari, 2 minggu. Lepas tu saja dah pasrah dah, kata hilang nak buat macam mana, tak ada rezeki kan. Satu hari petang tu buka lah laci dekat luar rumah. Buka laci, ada barang kemas. Punya heran. Kan, dia kata, "Ustaz, jumpa dah barang kemas duduk di laci di luar rumah. Kami cari banyak kali lah di tempat tu, tak jumpa barang kemas." Kan? Tapi lepas sembahyang duha 8 rakaat selama 2 minggu tu, jumpa barang kemas di laci di luar rumah. Tu berkat sembahyang duha kan. Jadi maknanya apa? Akhir zaman ni, siapa yang tidak kuat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan tumpas di tengah jalan. Macam ni jugalah sesiapa yang tidak mengikut ataupun tidak apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lawan dengan perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan, dia akan jatuh di dalam kebinasaan. Orang suruh kuarantin, dia tak kuarantin. Orang suruh basuh tangan, tak basuh tangan. Orang suruh pakai mask, tak pakai mask, kan? Orang kata jangan keluar pi di tempat-tempat yang sesak, kan? Kalau kita ni mai daripada zon yang merah, keluar juga, kena habis kat orang lain semua kan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duduklah di dalam satu jamaah, ikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan. Baik. Jadi kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak baca sirah Nabi SAW. Ganti Ustaz Un, baru petang tak sat, pukul 7 pukul apa? Aduh, kan. Jadi macam mana? Saya buka sirah, fiqh sirah Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini saya selalu mengajak surah Muttaqin tu lah. Saya sambung je lah kan, tuan-tuan dengar. Saya sambung je. Baik, tuan-tuan ngaji kat mana lah dengan Ustaz Un? Tak tanya. Sampai kat mana? Perang? Perang apa? Ada tajuk perang ni? Perang? Al-Fatah. Perang Al-Fatah. Mana ada perang Al-Fatah? Ada Al-Fatah nama dia. Oh, Fathu Mekah kot. Mu'tah sebelum tu perang Mu'tah. Ya. Perang Mu'tah sebelum Fathu Mekah lah. Perang Mu'tah ni satu perang yang hebat juga. Perang Mu'tah ni mengorbankan 3 orang sahabat besar Nabi SAW. Salah seorang ni ialah sepupu Nabi, dengan Ja'far bin Abi Bakar. Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi SAW. Ja'far ni kena tetak 2 belah tangan dengan kena tetak tengkok dia. Perang tu yang kata perang tu, kita tak sampai tahap perang lagi. Perang kita pun tak kena tetak pun, lain ni pun, kan? Kecuali kena tangkap lah, memang kena tetak. Kan? Kalau tak kena tangkap, kan, tak kena tetak lah perang kita. Allahumma salli ala sayyidina. Perang di zaman dahulu ni memang dahsyat. Sebab tu orang yang mati syahid, kan, mati syahid ni dia tidak dimandikan dan tidak dikafankan. Dia dikafankan dengan pakaian yang dia mati tu lah, kan. Sebagai apa? Tanda bukti pengorbanan dia meninggikan kalimah Allah Ta'ala di atas muka dunia ni. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mati syahid ni satu yang sangat besar. Sehingga ulama kata apa? Kita semua orang yang beriman
mesti ada di dalam hati, mesti niat kan, di dalam hati untuk mati syahid. Kena niat, semua orang kena niat untuk mati syahid. Ini sebagai tanda orang beriman kan. Kalau orang tu tak beriman, dia tak niat nak mati syahid. No? Pasal apa? Orang beriman mati syahid ni adalah satu anugerah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mati syahid ni bukan saja-saja tuan-tuan. Dan mati syahid ni dia tak semestinya kita ni mati di dalam peperangan. Kan? Selagi mana kita buat kerja Islam ni dan kita mati semasa melakukan kerja Islam ni, mati syahid. Cumanya tak kena kapan dengan pakaian kita mati itulah. Buah kain putih gak lah. Kan? Buah kain putih. Tapi ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, budak Allahumma salli ala sayyidina budak Kuim tahun lepas tu meninggal. Dia balik pada periksa, langgap belakang lori. Lori tu macam mana tahu, dia mungkin pening kot mengapai tengah malam. Ni anak-anak kita mengapai tengah malam ni, jaga kan, kena abang kan, kena study smart bukan study hard. Study smart kan, ngaji dengan cerdik lah, bukan mengaji dengan Allah. Study hard ni jenis study lah minit. Ni jenis study lah minit kot rasanya, mengapai sampai tengah malam, lepas tu jawab periksa, balik melelong tengah jalan, langgap belakang lori. Mati ni, kain kapan ni basah dengan darah. Kira orang tukar pun basah juga, darah memang mana tak banyak. Tu tanda mati syahid tu kan, mati syahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita sambung dekat sikit no. Saya ambil dekat, kita patah balik dekat perjalanan yang pertama Nabi SAW ke negeri Syam dalam usaha mencari rezeki halal. Nanti tuan-tuan sambunglah kat Ustaz Un Fathul Mekah tu. Kalau saya cerita banyak lagi, Ustaz Un main cerita lagi, tak ada apa kan. Banyak Fathul Mekah. Ketika mana Nabi SAW berusia 12 tahun, bapa baginda, iaitu bapa saudara baginda Abu Talib, membawa bersama-sama ke negeri Syam, iaitu Syria. Negeri Syam ni dia ada 4 negara. Dulu panggil Syam. Lain ini dia dipecahkan kepada 4 negara, iaitu Syria, Lebanon, Palestin dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia satu lagi? Syria, Lebanon, Palestin dan Mu'tah tu kat mana? Mu'tah Lebanon lah. Jordan. Mu'tah tu kat Jordan. Jadi Mu'tah tu pun termasuk dalam Syria. Termasuk di dalam Syam, negeri Syam. Dulu dia dinamakan Syam, sehinggalah dipecahkan oleh Kamal Atatürk. Selepas Kamal Atatürk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baru 80 tahun lah jadi Syria, jadi Lebanon, jadi apa ni? Jadi Jordan, jadi Palestin ni. Kan, Allahumma salli ala sayyidina, dulu nama Syam. Dan banyak keberkatan yang diceritakan oleh Nabi SAW terhadap negeri Syam ni. Ketika mana mereka sampai di satu tempat yang dikenali sebagai Basrah, mereka telah bertemu dengan seorang padri yang bernama Buhairah. Cerita famous tentang seorang padri yang beriman dengan agama Islam. Ada ramai kat penceramah menyebut sebagai agama Kristian kan, dan banyak juga tok-tok guru sebut sebagai agama Kristian. Tapi yang sebenarnya ialah Buhairah ni dia beramal dengan syariat Nabi Isa alaihi salam. Semua nabi-nabi bawa agama Islam. Faham tak? Tak ada agama selain nama Islam. Yang pasal yang jadi Kristian dan Yahudi ni, saya bisa baca satu buku yang ditulis oleh almarhum Tok Guru Nik Aziz. Kristian ni dia datang daripada seorang lelaki daripada yang asalnya mengikut agama Nabi Isa alaihi salam juga. Tapi nama ni berubah kan, berubah selepas 30 tahun Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit. Jadi lelaki ni lah yang main dengan nama Kristian ni, bawa jadi tukar jadi agama Kristian ni. Orang pakai ikut dia lah kan, dia jadi ulama pada waktu tu nama dia. Kemudian orang pakai tukar agama Nabi Isa alaihi salam ni jadi agama Kristian. Begitu juga dengan Yahudi. Yahudi ni seorang lelaki bernama Yahuda kan, dia ni ada yang kata sepupu Nabi Musa alaihi salam, ada yang kata kawan baik Nabi Musa alaihi salam, tak tahulah kan. Wallahu alam. Ketika mana Nabi Musa alaihi salam dah wafat, Yahuda ni lah yang Allah sallallahu alaihi wasallam yang menyebarkan agama
agama Nabi Musa alaihissalam, sehingga orang yang mengikut agama mengikut ajaran dia ni ambil nama dia pibuh sebagai nama agama Yahudi. Nabi-nabi semua bawa ajaran Islam sebab daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni tak ada agama selain inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Turun daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu Buhairah ni dia memerhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Abi Talib. Buhairah ni tunggu, kata ulama, dia menunggu selama berpuluh tahun. Tunggu yang kata budak nama Ahmad lalu pasal di dalam kitab depa menceritakan ciri-ciri Nabi akhir zaman, dan dia mendapat berita-berita khabar-khabar daripada mana tak tahu, Allah alam, bahawa budak ni Nabi akhir zaman akan lalu jalan ni. Sebab tu dia buat kemah di tengah padang pasir. Macam kita lah ni, polis buat kemah waktu PKP duduk cari kereta orang lalu pimai-pimai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tambah buat speed trap pula lah ni, kena speed trap dia. Dia tahan dekat Sungai Petani, dia buat roadblock dekat gurun tengah-tengah highway. Kita ingat kau accident ke apa ke, rupanya roadblock. Kita tengok nombor plate kita Allahu Akbar. Tu dia sampai tahu tu tunggu. Dia macam tu lah. Dia dah dapat pengkhabaran bahawa Nabi akhir zaman akan lalu di jalan tu. Lalu dia mendirikan kemah di Basra tu, di tengah padang pasir tu, selama berpuluh tahun menunggu Nabi akhir zaman. Punya hebat. Ni orang beriman. Ni ciri orang beriman. Dia mencari siapa yang dia nak ikut di akhir hayat dia. Dia mencari Nabi akhir zaman. Dia nak bai'ah dengan Nabi akhir zaman. Kemudian bila dia melihat rombongan Abi Talib, sebelum ni dia dah kenal dah rombongan Abi Talib tu duk lalu sedia. Kawan duk pergi menjaga. Dia kenal rombongan menjaga ni. Kali ni dia tengok rombongan Abi Talib ni dipayungi dengan awan. Dia kata hak ni mesti ada orang yang aku tunggu. Bila rombongan Abi Talib itu sampai, dia panggil semua masuk ke dalam kemah dia, lalu dia jamu minum, jamu makan dan sebagainya. Tetapi dalam rombongan Abi Talib tu hanya ada seorang budak yang tak masuk. Duduk berehat-rehat di bawah pohon di tengah padang pasir. Baik. Lalu dia pun bertanya kepada Abi Talib, budak ini anak tuan hamba kah? Lantas dijawab oleh Abi Talib, kenapa tidak? Ya, budak ini anakku. Kenapa Abi Talib jawab ni anak dia? Awak dia jawab anak menakan dia. Pasal dia yang jaga Nabi SAW ketika mana berusia 8 tahun. Mula jaga ni 8 tahun. Dan dia, Abi Talib AS ni anak ada 11 orang. Tapi paling sayang dengan Nabi Muhammad SAW. Kira dia dengan bini dia ni, sekali dengan anak-anak apa semua ni, memang tidak menganggap Nabi SAW ni orang yang luar daripada ahli keluarga mereka. Punya Allah Ta'ala ni nak jaga Nabi SAW, beri kasih sayang yang sepenuhnya terhadap Nabi SAW. Ni pun satu hikmah yang besar juga, kerana mencintai anak yatim itu satu tuntutan di dalam agama. Baik. Lalu dia mengaku tu anak dia oleh kerana Abu Talib terlalu kasih dan sayang kepada Rasulullah SAW, sehingga dia menyebut sebagai baginda itu anaknya. Orang Arab memang jenis tu. Sebelum kedatangan Nabi SAW, Nabi diangkat menjadi Rasul, sebelum turun ayat Al-Quran, Allah Ta'ala melarang anak angkat ni dibingkan kepada bapa angkat. Dalam surah Muhammad ayat yang kedua atau ayat ketiga, tak silap Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang Arab ni dia membingkan anak angkat dia ni kepada nama dia. Sampai tahu tu lah, punyanya dia sayang kepada anak yang di bawah jagaan dia tu. Kemudian Buhairah menegaskan bapa budak ni tak mungkin hidup. Pasal dia dah kenal dah tanda-tanda kerasulan. Budak ni anak yatim ni. Macam mana hang boleh kata dia ni anak hang? Lalu Abu Talib pun menjawab, sebenarnya budak ini anak saudaraku. Bapaknya meninggal ketika ia masih di dalam perut ibunya. Padri tadi menambah, memang benar apa yang engkau ceritakan kerana segala-galanya tercatat di dalam Injil. Dan di sini ingin saya memberi nasihat, iaitu supaya segeralah engkau membawa pulang
Sebab kalau ternampak oleh orang-orang Yahudi, mereka akan mengancam nyawanya kerana anak saudaramu ini di masa muka nanti akan membawa sesuatu perkara yang besar dan agung. Maka Abu Talib pun segeralah pulang ke Mekah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak jadi menjaga, hantar wakil dia pergi menjaga, dia balik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak habaqnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di dalam peristiwa ni dah tahu dah kata apa? Abu Talib dah tahu dah tentang keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dah tahu dah bahawa Nabi ni bukan calang-calang. Budak yang di bawah jagaan dia ni bukanlah budak yang biasa. Dia dah tahu dah. Sebab tu Abu Talib kan, sewaktu dia masih hidup kan, walaupun dia dah tua ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, dia tetap membantu dakwah Nabi SAW dengan memberi perlindungan kepada baginda Nabi SAW. Cumanya kenapa yang Abu Talib ni tak masuk Islam kepada anak saudaranya kan? Kerana apa? Yang pertama, ada beberapa faktor kata ulama. Yang pertama kerana hasutan daripada adik-beradik. Ni adik-beradik payah juga lah ni, kita duk tengok pun kan. Adik-beradik kalau ada ke, ya Allah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi payah kalau tak faham. Kan, hasutan daripada adik-beradik. Kan. Yang keduanya kerana pangkat dia sebagai pembesar di Kota Mekah. Dia hak paling tinggi sekali. Kan, kira macam Perdana Menteri ya Kota Mekah pada waktu tu. Kan. Dia adalah dua atas sekali, tapi bukan kerana dia ni gila pangkat tak kan, tapi kerana bila dia jadi ketua, dia rasa bertanggungjawab untuk mempertahankan agama nenek moyang kan. Ditambah pula dengan adik-beradik dia kan, yang memberi ancaman dan memberi peringatan kepada dia agar tidak meninggalkan agama nenek moyang. Hang tu ketua, kalau hang tinggal, hang beriman dengan Muhammad anak saudara kita ni, habis semua pakai ikut tinggal. Kan, siapa nak sembah berhala-berhala yang kita dah sembah, nenek moyang kita dah sembah ni? Dia pun tak kata apa, dia fikir-fikir. Tak beriman dengan Nabi SAW. Kan, tetapi tetap memberi apa? Perlindungan terhadap dakwah Nabi SAW. Sebab tu Nabi SAW menamakan anaknya Fatimah kan, sepenuh dengan dua orang Fatimah. Kata ulama kan. Yang pertama Fatimah isteri kepada Abi Talib tadi tu. Yang kedua Fatimah, yang ini tok Nabi SAW, isteri kepada Abdul Muttalib. Dua orang Fatimah ni yang gigih menjaga Nabi SAW sewaktu ketiadaan ibu dan ayah Nabi SAW. Baik, selepas itu Rasulullah SAW mula memasuki gerbang kedewasaan dan remaja. Baginda mula bertungkus lumus dan mencari rezeki dengan menternak kambing. Jadi Nabi SAW ni, bila dia remaja sahaja, dia mula berdikari. Sebab tu kita ada anak-anak kan, yang sudah mencapai umur untuk mencari rezeki. Kan? Ada budak yang Allahumma salli ala sayyidina habis 18 SPM nak cari rezeki sendiri dah, nak berdikari dah. Dia hampir tahu tu lah kan, dia cari rezeki. Ada yang budak yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 25 tahun kan, baru habis apa? First degree kan, mula cari rezeki masing-masing. Ada yang nak sambung mengaji lagi kan, sampai 40 tahun kan, dengan master, dengan PhD dah, baru cari rezeki dia sendiri kan. Masing-masing anak-anak kita ni kan, bila dia sampai satu peringkat untuk mencari rezeki dia sendiri, maka dia akan keluar untuk mencari rezeki dia sendiri. Ni satu tarbiyah. Tarbiyah untuk dia menjalani kehidupan dia nanti. Anak-anak ni dia kena cari rezeki sendiri. Contohlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam kami nak menikah mak pak tak tolong. Kan? Pasal apa? Tak tahulah. Pasal orang kampung ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak mau dah ajak. Kalau hang menikah, mak bagi duit. Esok hang menikah agak sesak-sesak, hang balik minta duit kat mak kan, minta duit kat mak ayah kan, sampai bila nak jadi matang macam tu kan. Tok kerja minta duit kat mak ayah kan, macam cerita drama Melayu kan. Susah balik makan rumah mak, susah balik makan rumah mak kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan tak boleh, boleh lah, tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dia matang tu lambat lah. Jadi keluarga dia tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dia berkelih macam budak-budak kan. Tak ada duit berkelih, tak ada duit berkelih kan. Habis kuat lah, tak ada fikir, tak boleh fikir dah. Bukan fikir cari kerja, tambah kerja tak, fikir minta duit kat mak.
Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi budak-budak ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila dah sampai satu tahap kan, dia mencari rezeki dia sendiri, ini sebagai satu tarbiyah di dalam kehidupan untuk persediaan dia di peringkat seterusnya di dalam kehidupan dia. Nanti nak menikah, nanti nak apa, nak beli kereta lah, nak beli rumah lah, nak apa lah kan. Kalau tak ada pengalaman tu, duk kerja suap kan, mak pak duk kerja suap saja, macam mana esok ni budak tu kan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Teringat kawan-kawan ni kan, menikah waktu mengaji kan, menikah waktu mengaji. Keluarga sama-sama susah, bukan kata sama-sama senang kan. Saya ada dua model kawan-kawan. Seorang hak keluarga senang, dia menikah time mengaji kak kan, dia sedap lah, keluarga senang, pok pam duit dia duduk di Mesir. Dia kerja mengaji lah, alhamdulillah, kemas lah kan, mengaji juga, alhamdulillah. Ada satu lagi keluarga kawan saya juga, dia mengaji time, dia menikah time mengaji. Jadi dua-dua jenis keluarga yang bukan senang, yang biasa saja. Jadi macam mana bila duduk di Mesir ni, bila menikah takkan nak duduk dengan kawan-kawan, kena sewa rumah asing, rumah mahal. Lepas dia cerita 1,000 genih sebulan, 1,000 genih lebih kurang 500 kita kan. Budak-budak nak cari mana duit? Mesir ke ada PTPTN kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nak buat macam mana? Kawan saya ni dia mengajak budak-budak medik. Budak-budak medik dia banyak kan. Dia mengajak satu kelas, dia jual nota. Dia mengajaklah fiqah kan. Budak-budak medik kan dia pun tak mengaji jenis mengaji Islam ni kan. Jadi budak-budak medik dia akan kumpul satu hari untuk mengaji pengajian Islam, mengaji fiqah, mengaji bahasa Arab, mengaji apa ni lah kan. Jadi dia buat nota. Satu nota jual RM2. Satu kelas 200 orang. 200. Sekali main mengaji 400 dapat. Sekali mengaji 400. Boleh belah kan, belah isteri belah apa tu, berdikari kan. Bila dia menikah pun dia berdikari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila balik main Malaysia lagi kemas kan. Pasal dah ada pengalaman di sana dan sebagainya, bila dia balik lagi kemas kan. Boleh bagi pula kan duit kepada mak ayah kan. Boleh bantu pula mak ayah. Sambil duk mengaji tu boleh bantu mak ayah pula. Ni hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi SAW mencari rezeki dengan membelah kambing. Belah kambing orang. Bukan belah kambing sendiri. Belah kambing orang. Nabi kerja shift dengan kawan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan, kerja shift. Berapa upah dia kan? Hanyalah beberapa karat sahaja. Karat ni kata Imam Tirmizi rahimahullah, karat ni lebih kurang bukan duit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duit perak duit perak kan. Beberapa karat ni maksudnya Allahumma salli, beberapa keping duit perak sahaja. Jadi Allah belah kambing, tengok kambing sahaja, siapa dia nak bagi duit emas kan. Jadi Allah, kalau lain lah, kalau jual kambing kan, belah kambing sahaja. Pernah suatu peristiwa ketika Nabi SAW ada satu pesta berdekatan dengan kota Mekah. Jadi Nabi sebagai jiwa yang muda ni teringin juga nak tengok benda-benda yang seronok macam ni kan. Teringin nak pergi pesta. Nabi semua kawan-kawan bakal duk cerita ni kan. Balik budak-budak Mekah pada waktu tu, bukan kata budak-budak orang tua pun pakat pergi pesta. Malam pergi pesta kan. Memang jenis Arab ni malam dia pun suka berpesta, suka beraya. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad turun syariat 2 hari raya ni kerana meraihkan manusia ataupun orang umat Islam di orang Arab ketiga tu yang suka berpesta pada hari-hari yang tertentu ni. Kita pun dapat sekali ya raya kan. Orang Melayu pun sama suka pesta juga, yang suka raya juga. Kalau kita nak tengok kita punya asal budaya kita ni dulu ni macam mana kan, tuan-tuan pergi Indon, tengok Indon. Saya ngaji kat Indon, saya tengok budaya berpesta di Indon ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bukan apa, dia buat pentas di tengah padang macam kita dah buat ceramah tu. Lepas tu dia berjoget sampai pukul 2-3 pagi. Bila letih dia pun pakai rehat di tengah padang tu. Sagi bila ada tenaga sikit dia pun sambung berjoget pula sampai pagi. Macam tu. Orang dulu-dulu pun macam tu. Rupanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma kita ni dah ramai, dah mengaji, dah apa semua kan. Kita semakin apa? Semakin bertamadun kita kata kan. Depa pun bertamadun kok, cuma depa budaya pesta tu masih kuat di dalam masyarakat
Allahumma salli ala sayyidina. Jadi Nabi SAW bila dia nak pi kan, dia apa nak pi, dia habaq hari shift dia kena malam tu, kena jaga kambing waktu petang tu kan. Habaq kat kawan dia kata hang tolong jaga saya, aku nak pi pesta kan. Hari ni hang pi, esok aku pi, esok aku jaga, hari ni hang pi, aku jaga kambing, esok hang jaga kambing, aku pi. Macam tu Nabi SAW kira dengan dia lah, nak pi juga kan, nak tinggal tak boleh kan, kira sampai di satu tempat berdekatan dengan pesta tu kan. Sayup-sayup lah dengar suara bunyi tu. Nabi lalu ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampailah ke waktu subuh kan. Terkena pancaran di mata di muka Nabi SAW, pancaran matahari, baru Nabi terjaga kan. Begitu Nabi cuba pi selama 3 hari sehingga tak berjaya, lalu Allah Taala cabut rasa keinginan di dalam hati Nabi SAW untuk Nabi tak pi lagi ke pesta tersebut. Baik, pengajaran daripada kisah Nabi SAW tadi kan. Zaman remaja Nabi SAW ni adalah perkara biasa. Nabi SAW sebagai seorang pemuda teringin juga nak merasa keseronokan seperti orang lain. Tapi kerana apa Allah Ta'ala tidak mengizinkan perkara itu tersebut berlaku? Kerana apa? Kerana persediaan bahawa Nabi SAW akan menjadi seorang yang hebat di suatu masa nanti. Tuan-tuan tengoklah kan, kawan-kawan kita hak dulu hak rajin mengaji lah ni jadi apa? Kan? Kita dulu pun lah, kalau kita duk berseronok macam kawan-kawan hak suka berseronok kan, main motor lah, apalah semua kan. Dan ni tak jadi macam ni saya rasa, betul tak? Kan? Kita kerana jadi macam ni hari ni apa? Kerana waktu muda kita yang kita habiskan. Sehingga kita jadi macam ni hari ni kerana apa? Waktu muda kita dulu. Kan? Kalau dulu rajin mengaji, jadi ustaz, jadi tok guru lah ni. Kan? Dulu rajin apa? Allahumma salli, rajin menjaga, kaya dah lah ni. Kan? Lagi ikut waktu muda kita jadi apalah. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu Nabi SAW, Allah Taala jaga Nabi supaya Nabi bila jadi Nabi esok, dia tidak dicela oleh masyarakat Mekah. Oh, budak ni dulu buah kan, lah ni jadi Nabi dah. Ada? Tak ada orang kata macam tu kat Nabi SAW. Tapi kat ustaz ada tak orang kata macam tu? Ada. Ustaz rempit, ustaz rak, ustaz apa, macam-macam kan. Ustaz rempit dulu merempit, tiba-tiba insaf jadi ustaz. Ustaz rak dulu penyanyi rak, tiba-tiba jadi ustaz kan. Orang ni ustaz rak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam-macam ustaz kan, ada kan. Jadi gelaran-gelaran tu menunjukkan apa? Sejarah hidup dia lah. Sejarah hidup dia. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala menjaga Nabi SAW supaya bila Nabi diangkat menjadi Nabi, Nabi tidak dicela oleh masyarakat sekeliling dia. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lagi kerana apa? Nabi SAW dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pengembala kambing, sebagai latihan kepada Rasulullah SAW kan, untuk menghadapi kerenah manusia. Pasal belah kambing ni tak tahulah, saya tak bisa belah kambing. Kalau tuan-tuan bisa tengok contoh Ahmad Albab kan, tengok kan Syawal jaga Piramli jaga kambing sekok masuk dalam gua kan. Ente bikin ana punya susah lah, ente bikin ana punya susah kan, menyusah sampai turun masuk dalam gua, jumpa jin, tak apa dah dapat rezeki kok. Kambing tu menyebabkan dapat jadi kaya kan. Ni kambing kalau hilang dah lah kambing orang kan, kena jaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan, jaga kambing orang. Kalau kita amanah, kita rasa susah lah jaga kambing orang. Kalau kita tak amanah, kambing orang hilang, buat tak tahu je lah, abang kena curi ke apa ke kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita jadi orang yang amanah, memang payah nak belah kambing ni, dengan penyakit dia, dengan apa semua ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rupa-rupanya nak belah kambing ni teruk juga kan. Saya biasalah buat calculation untuk belah kambing ni yang tak ada 200,000 tak jadi. Nak belah kambing ni berapa puluh ekor ya kan. Nak buat kandang dia tu, spek kandang dia tu kan, supaya kambing ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bukan boleh buat kandang macam biasa ni kan. Kalau nak belah kambing hak betul-betul ni, kalau nak dapat bantuan kan, 200,000 tu kata, hang kena buat kandang ni ikut spek yang seperti yang diminta oleh orang yang nak bagi semangat, bank yang nak bagi pinjaman tu buat kambing tu. Jadi Allahumma salli ala, payah nak kata nak belah kambing ni payah kan. Lepas tu dah belah-belah bukan boleh jual tiap-tiap tahun pula kambing ni
Kan? Dia mula-mula makan model kita dulu. Kan? Kemudian bila dah jual dah, kan? Boleh makan model seketul, lepas tu kena tunggu pula. Kan? Sehingga dia membiak, dia membesar dan sebagainya, baru boleh jual pula. Bukan kata orang jual kambing ni tiap bulan jual kambing, baik senang kerja makan gaji senang tiap bulan masuk duit dalam bank kan. Tapi belah kambing ni banyak cabaran dia. Dengan tak boleh pergi mata, duk belah kambing ni kan, tak usah fikir nak jalan-jalan pergi mata, nak tinggal kambing. Jika tak mati orang balas kambing kita Nah, tambah dekat-dekat nak raya ni orang balas kambing kan. Tak tahulah. Tuan duk buka puasa di rumah, orang balas dah kambing di kandang tu. Jadi tuan ni kawan belah kambing ni cerita ni. Buka puasa ni dekat kandang kambing dengan kandang lembu. Dia kata aku buka puasa di rumah. Kita masuk rumah nak buka puasa azan tu, lori masuk ke belakang nak balas lembu. Dia kata kan. Sampai tahu tu buka puasa di kandang lembu kan. Payah menjaga membelah binatang ni. Baik. Dan antaranya lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin." Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon ini kedatangan Nabi SAW untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka orang yang telah mereka ketahui, iaitu Muhammad SAW, lalu mereka ingkar kepadanya, maka laknat Allah Subhanahu Wa Taala atas orang-orang yang ingkar tersebut. Jadi orang dulu ni, orang Arab Mekah selalu berperang sesama kabilah. Kan? Bila dok perang ni, pemimpin Mekah ni pakat dok minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hantar orang yang boleh mendamaikan orang-orang Arab Mekah ni. Dulu pun berdoa dah. Kan? Yang seperti mana kisah Abdul Muttalib ketika mana Mekah nak diserang oleh tentera Abraha, dia angkat tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala menyelamatkan kota Mekah, menyelamatkan rumahnya. Kan? Jadi orang Mekah, orang musyrikin Mekah memang kenal dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Bukan kata tak biasa dengar. Macam kita lah ni lah, Hindu Cina kat Malaysia kan. Tak kenal Allah Taala saja, buka TV pun dengar azan. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Kalau kat baling tu ada Cina Assalamualaikum. Mula-mula kami ingat nama dia ke apa. Pergi beli barang kat kedai dia, beli barang kantin baru ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz on lah. Ustaz on punya dok minta murah kat kawan tu, sampai kawan tu mengucap, kan, dia bagilah murah sikit, bagilah murah sikit. Dia kata dia ni cukup dah, dia kata. Kan, aku ambil harga modal ya ni. Dia kata bagilah murah sikit. La ilaha illallah, dia kata. Kami terkejut sangat. Kita dia Cina ni. Sampai tahu ni. Kan, habis-habis nak balik tu, uncle tanya sikit, uncle Muslim ke? Tak, saya belum lagi, dia kata. Oh, uncle sampai la ilaha illallah tadi. Tak, dia kata. Nah, uncle bila masuk Islam? Nanti saya belajar bagi pandai dulu saya masuk Islam. Dia kata, uncle mati dulu aja jawab dia. Kan, dah tua dah. Kan, sampai mengucap kita nak abang kata kenalnya depa dengan Allah Taala tu. Bukan kata tak kenal. Kan, di pokok senar pun ada seorang Cina yang duk jual anak-anak ayam, anak itik ni. Kan, jumpa Assalamualaikum haji, Assalamualaikum haji. Kan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa mereka duk berperang sesama mereka tu, mereka minta agar Allah Ta'ala hantar kepada mereka seorang yang dapat memimpin mereka. Kan? Apabila Allah Ta'ala hantar sahaja, angkat Nabi Muhammad di kalangan mereka, mereka terus ingkar. Tak boleh nak ikut Nabi SAW. Pasal apa tak boleh ikut Nabi? Yang pertama, Nabi anak yatim. Oh, kalau orang dulu anak yatim, hina. Anak yatim kan. Kita pun kalau tengok anak yatim pun, oi, kan, tak ada mak ayah ni buah semacam ni, rasa sayang juga nak ambil belah pun. Kan? Tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW ni bukan dia yatim dalam keadaan dia ni, dia apa? Dia buah dan sebagainya. Dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan akhlaknya sehingga beliau digelar sebagai Al-Amin di kalangan masyarakat Mekah. Tu pun tak boleh terima kok. Yang pertama dia anak yatim, yang kedua Nabi SAW suruh orang yang kaya bantu orang miskin,
orang yang kuat bantu orang yang lemah, kan? Nabi bagi sama rata semua. Tidak ada siapa yang lebih tinggi di kalangan sesiapa melainkan orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Orang musyrikin tak boleh dengar. Jenis-jenis tu orang musyrikin tak boleh dengar. Macam lah, kan? Orang-orang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang-orang munafik kita kata, kan? Tak boleh mendengar bahawa apa? Kena bantu orang miskin, kena bagi sama rata, tak boleh ambil rasuah dan sebagainya, tak boleh. Pasal apa? Benda ni dah memang menjadi darah daging, kan? Orang-orang yang dah memang duk buat kerja benda macam tu dah. Berapa lama dah duk buat, kan? Musyrikin Mekah ni berapa lama dah duk tindah orang, kan? Tiba-tiba Nabi kata jangan tindah orang, kan? Kena bantu orang, kan? Kena angkat martabat wanita. Tak boleh mempergunakan wanita dan anak-anak. Tak boleh. Kan, tak boleh mendengar. Lalu mereka menentang Nabi SAW sehingga laknat Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang-orang yang kafir. Baik, yang terakhirnya Imam Al-Qurtubi menceritakan bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Abdullah bin Salam, yang ini seorang padri Yahudi yang telah memeluk Islam semasa diturunkan ayat alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 146 Allah berkata bahawa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, iaitu Taurat dan Injil, mengenal Nabi SAW seperti mana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Maka Sayyidina Umar bertanya, kan, macam mana hampa mengetahui anak-anak sendiri itu? Hampa kenal Nabi SAW macam hampa kenal anak hampa sendiri. Maka Abdullah bin Salam tadi masuk Islam tu, dia kata apa? Memang begitu pun, malah lebih pada tu lagi, kan? Kami ni kenal Nabi SAW, kenal Nabi akhir zaman ni lebih kenal daripada kami kenal anak-anak kami sendiri. Anak-anak kami ni kami tengok dia waktu kecil lah, waktu besar pah ke mana tak tahu, kan? Besar sikit keluar pagi balik petang, keluar pagi balik petang main, kan? Macam anak-anak kita kan, kawan dengan siapa pun kita tak tahu, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah telah mengutuskan pembawa amanahnya dari langit untuk disampaikan kepada pembawa amanahnya di bumi ini, kan? Yang ini malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi di bumi. Segala sifat-sifat Rasulullah itu aku mengetahui lebih terperinci, sedangkan pengetahuan mengenai diri anak-anakku tidak aku tahu sepenuhnya. Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang terkenal, telah memeluk Islam kerana beliau mengetahui sifat-sifat dan kedatangan Rasulullah SAW terlebih dahulu, kerana semua tersirat di dalam Injil dan diperkatakan oleh padri-padri. Yang menjadi masalahnya ialah apa? Ni zaman sebelum ayat-ayat di dalam Injil dan Taurat berkenaan dengan Nabi akhir zaman dibuang. Lah ni kalau tuan-tuan buka Injil dengan Taurat, Injil lah, Taurat kok payah nak jumpa, kan? Injil lah, memang tak jumpa dah ayat akhir zaman, ayat tentang Nabi akhir zaman ni memang tak jumpa. Kami biasa baca tu Injil tu, kan? Buat kursus 3 hari 3 malam kok. Kaji Injil lah, kan? Dan dia ada di Malaysia ni ada dua versi sekurang-kurangnya. Tapi rasa lah ni dah lebih lah, kan? Ada banyak perubahan-perubahan di dalam Injil, 2 versi dalam masa 100 tahun tu, kan? Tahun 18 punya versi dengan tahun 19-an, tahun 2000, tahun 2000-an dan tahun 18-an, kan? 1800-an tu, kan? Versi yang berbeza. Tahun 2000-nya pun versi yang berbeza juga, kan? Perubahan. Memang tak jumpa ayat berkaitan dengan Nabi akhir zaman. Sebelum kedatangan Nabi akhir zaman ni, memang ayat-ayat di dalam Taurat dan Injil jelas menceritakan bahawa Nabi akhir zaman ni nama dia sekian, bangsa dia sekian, kan? Anak dia ni seorang anak kepada bapa yang meninggal, kan? Dia membesar, dia kemudian ibu dia meninggal ketika umur dia, kan, masih kecil, kemudian dibelah oleh datuk dia, kan? Budak ni seorang yang baik, budak ni tidak suka bergaduh dan sebagainya. Cerita habis pasal Nabi SAW ni, kan? Tanda-tanda kenabian pun ada dalam Taurat tu, dalam Injil tu, kan? Di belakang Nabi, kan, di belakang Rasul akhir zaman ada khatam nubuwah, kan? Seperti benjolan ketulan daging ataupun rimbunan bulu-bulu sebesar
telur burung puyuh. Cerita habis, jelas-jelas. Sebab tu Salman Al-Farisi ketika mana dia dengar kata Nabi mai di Madinah, dia duduk atas pokok kurma tu.